Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 1 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Okey, insya-Allah tujuan saya membuat rakaman video pada kali ini sebenarnya lebih kepada ulang kaji, kerana kita sudah pun habis sebelum cuti sekolah dan juga sebelum PKP lagi kesemua tajuk daripada pelajaran 1 dan juga pelajaran 2, iaitu unit 1 pengertian sirah dan unit 4 pelajaran 2 pertemuan nasab ibu dan bapa Nabi Muhammad SAW. Okey, namun sepanjang 3 bulan kita tangguh pengajian, tidak bermakna kita menyepi begitu saja, tetapi kami tenaga pengajar sentiasa memberikan latihan dan juga nota untuk anak-anak pelajar ulang kaji untuk mengisi masa anak-anak pelajar di musim PKP tempoh hari. Namun insya-Allah pada hari ini tanpa melengahkan masa, saya akan membuat sedikit ulang kaji di mana kita akan bermula dengan pelajaran 1. Okay, namun sebelum tu anak-anak pelajar boleh buka buku teks sirah tahun 1. Okey, insya-Allah. Okey, kita akan pergi kepada pelajaran 1 pengertian dan kepentingan sirah. Okey, terlebih dahulu kita tengok unit 1 muka surat 1. Pengertian sirah ni dia terbahagi kepada 2, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, di dalam fiqh lah misalnya, memang tidak dapat lari ataupun apa-apa subjek, apa-apa mata pelajaran daripada Timur Tengah kebiasaannya memang tak boleh lari daripada lughatan dan juga istilahan, iaitu dalam bahasa Melayu dia bahasa dan juga istilah. Okey, namun terlebih dahulu saya akan terangkan apa dia dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, dari segi bahasa, apa-apa kisah benar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Okey, maksudnya di sini sirah dari segi bahasa, semua kisah benar tentang Nabi Muhammad SAW. Okey, apa kisah benar hidup dia? Misalnya kita tahu tentang kekuasaan dia, tentang mukjizat dia, mampu terbelahkan bulan, peristiwa dari Isra' dan Mi'raj dan sebagainya. Okay, itu semua kisah benar tentang dia. Okay, dan yang kedua dari segi istilah, peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW yang diceritakan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Okay, peristiwa Nabi ini, sejarah hidup dia memang diceritakan dalam Al-Quran dan Hadis. Okay, kita tak boleh dapat cerita dia dalam pada komik ke dan sebagainya, kita tak dapat. Okay, cerita Nabi, salah silah hidup Nabi yang tepat, yang betul memang berdasarkan Al-Quran dan juga Hadis. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Kita terus pergi ke muka surat yang ketiga. Perbezaan antara sirah dan juga sejarah. Memang akan ada yang tertanya-tanya, sirah dengan sejarah ni apa beza dia? Bukan ke sirah tu pun sejarah? Memang betul, sirah adalah sejarah, tetapi sejarah perjalanan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Namun kalau sejarah pula, sejarah ni dia besar skop dia. Boleh jadi sejarah seperti di Melaka, sejarah Formosa dan sebagainya, kapal yang besar di Melaka, itu kita boleh panggil sejarah. Sejarah pembentukan Malaysia, itu sejarah. Namun kalau sirah, dia khusus kepada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita panggilkan dengan sirah. Kita tengok ciri-ciri sirah pula. Kisah benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Macam yang kita tengok daripada pengertian dia tadi, kisah-kisah hidup Nabi ini memang datangnya daripada Al-Quran dan Hadis. Kita tak boleh dapat daripada komik ke, majalah ke, apa-apa. Kalau nak info yang tepat, memang daripada Al-Quran dan juga Hadis. Dan yang seterusnya, kisah diri, keluarga, masyarakat dan negara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ciri-ciri sirah, iaitu kisah diri Nabi Muhammad SAW, kisah tentang keluarga dia, kisah tentang masyarakat dia pada ketika itu dan juga negara pada zaman dia.
Yang seterusnya adalah sangat penting kepada umat Islam. Okey, sejarah Nabi. Kita selaku umat Islam amatlah penting untuk kita mengetahui. Okey. Takkanlah kita nak tahu nama Nabi kita Muhammad saja, kita nak tahu Muhammad bin Abdullah. Okey, ibu dia siapa pula? Isteri dia siapa pula? Isteri dia berapa orang pula? Itu memang penting pada kita. Sebab apa? Sebab apa penting? Sebab kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka wajib ke atas kita untuk mengetahui. Okey, yang terakhir untuk ciri-ciri sirah ditafsirkan secara tepat. Kenapa ditafsirkan secara tepat? Sebab dia ambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, untuk ciri-ciri sejarah. Okey, fakta yang tepat mengenai sesuatu perkara. Yang kedua, dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Yang ketiga, kisah peristiwa tokoh dan tempat. Yang keempat, dijadikan sumber oleh generasi sekarang. Dan yang terakhir, yang kelima, ditafsirkan secara berbeza-beza. Itu yang macam saya terangkan tadi. Kalau sirah semua berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga diri dia, keluarga dia, masyarakat dia dan juga negara dia pada zaman itu. Tapi kalau sejarah, dia boleh dikaitkan dengan peristiwa. Contoh, peristiwa kemerdekaan negara kita. Dia boleh jadi tentang tokoh seperti Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Dan dia boleh jadi berlaku pada tempat, misalnya Melaka. Itu beza antara sirah dan juga sejarah. Okey, kita terus pergi kepada muka surat yang keempat. Okey, sumber sirah dan sejarah. Okey, setiap sirah dan juga sejarah ni, dia mesti ada sumber dia. Sumber tu apa? Kita dapat dari mana? Itulah sumber. Okey, kita tengok sirah. Ditulis berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan secara sahih. Okey, tengok surat yang keempat ni. Okey, macam mana yang saya terang tadi, sebut saja sirah memang datang daripada Al-Quran dan juga hadis ataupun sumber yang sahih. Misalnya ada para sahabat yang hidup di zaman Nabi yang mampu menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan itu adalah sumber yang sahih. Okey. Yang seterusnya adalah sejarah. Ditulis berdasarkan kajian terhadap sumber sejarah seperti bangunan, dokumen, peta, manuskrip dan lisan. Macam mana yang saya kata tadi, sirah semua tentang Nabi. Sejarah dia boleh dikaitkan dengan tokoh, dikaitkan dengan peristiwa dan sebagainya. Okay, sebagai contoh kat sini dia kata boleh jadi seperti bangunan. Bangunan sebagai contoh kita yang saya cakap tadi dekat Melaka, itu adalah sejarah. Bangunan Eva Mosa. Okey, kota Eva Mosa tu yang bangunan dia yang ada batu-batu. Okey. Kalau dokumen pula boleh jadi macam Sanskrit yang lama-lama tu, buku lama. Okey, peta misalnya, manuskrip dan juga lisan. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita berhenti sampai di sini saja terlebih dahulu untuk unit 1. Dan untuk latihan insya-Allah saya akan sambung di dalam grup WhatsApp Kafah Al-Fatih Education Center, grup WhatsApp tahun 1 untuk latihan. Dan diharapkan anak-anak pelajar dapat faham sedikit apa yang saya terangkan, sebab kalau saya bagi nota dan sebagainya pun makan masa juga untuk anak-anak pelajar baca, kerana membaca seorang diri pun boleh mendatangkan rasa bosan juga. Ataupun kalau dalam jawi, anak-anak pelajar makan masa untuk menjelitinya pun perlu menguasai jawi untuk membacanya. Jadi saya ceritalah sedikit. Dan saya mohon maaf jika cara saya menyampaikan banyak kekurangan, kerana secara dua-duanya memang agak berbeza menyampaikan menceritakan tanpa ada anak-anak pelajar di depan. Memang cukup berbeza. Sekarang ni saya hanya bercerita di depan kamera je, record, memang rasa lain. Dan saya pun tak dapat nak soal jawab sama pelajar dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Diharapkan anak-anak pelajar boleh faham. Saya mohon maaf. Jika ada kekurangan boleh tegur. Memang saya adukan teguran itu untuk penambahbaikan dan seterusnya. Okay, sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya mohon maaf. Untuk latihan saya akan ke grup WhatsApp tu. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.